Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ili Nadira binti Barudin, nombor matrik MPP 231018, merupakan pelajar Sarjana Teknologi Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Saya adalah salah seorang pensyarah di salah satu institusi pendidikan awam Malaysia. Sewaktu mengajar, saya kerap menggunakan persembahan PowerPoint yang menggunakan teks, grafik serta video animasi yang boleh membuatkan pelajar saya lebih faham tentang topik yang dipelajari. Selain itu, saya sering terlibat dalam pembinaan poster, infografik, bahkan video untuk mempromosikan aktiviti kolej serta bagi tujuan sebarang pertandingan maupun promosi. Oleh itu, kursus teknologi dan reka bentuk multimedia telah banyak memberi manfaat dan ruang penambahbaikan untuk saya khususnya dalam bidang tugas saya. Melalui video refleksi ini, saya akan membincangkan bagaimana untuk menghasilkan reka bentuk grafik yang baik serta penggunaan teks dalam reka bentuk grafik. Menurut Alan Swan, tujuan utama sesuatu reka bentuk grafik adalah mesej visual yang ingin disampaikan. Keberkesanan reka bentuk ini bergantung kepada pemilihan serta kombinasi elemen grafik yang tepat dalam format yang betul. Stu Richardson pula menyatakan reka bentuk yang bagus adalah ekspresi visual yang terbaik untuk mewakili sesuatu intipati yang ingin disampaikan. 3 faktor utama perlu diberi penekanan sewaktu mereka bentuk grafik. Yang pertama, menarik minat pembaca. Yang kedua, memastikan mesej yang ingin disampaikan mudah dibaca dan difahami. Dan yang ketiga, meninggalkan suatu kesan jangka masa lama bagi pembaca. Antara panduan penghasilan reka bentuk grafik yang baik adalah: pertama, KISS, bermaksud keep it simple. Seorang pereka bentuk grafik hendaklah memastikan bahan multimedia yang dihasilkan tidak syarat dengan elemen-elemen yang tidak perlu, namun mengekalkan elemen-elemen yang membantu memberi struktur, fokus dan mengekalkan minat pembaca. Kedua, grafik yang ingin dimasukkan ke dalam bahan multimedia haruslah relevan dengan topik yang ingin disampaikan. Jangan hanya memasukkan grafik semata-mata untuk menampakkan persembahan multimedia anda menarik. Ini bagi mengelakkan salah faham tentang maklumat yang ingin disampaikan melalui bahan media tersebut. Seterusnya, reka bentuk grafik haruslah seimbang dari segi penyusunan teks dan imej. Pilihan warna juga haruslah mempunyai kontras yang baik serta keseluruhan persembahan multimedia mempunyai white space yang membolehkan pembaca fokus terhadap setiap ruangan maklumat yang ingin disampaikan. White space adalah suatu elemen yang perlu diberi penekanan dalam pembinaan bahan multimedia. Sebahagian pereka grafik memuat naik terlalu banyak maklumat di dalam bahan multimedia sehingga pembaca tidak dapat fokus terhadap maklumat yang ingin disampaikan, yang membuatkan maklumat itu tidak dapat diingati dalam jangka masa yang lama. Akhir sekali, reka bentuk grafik perlulah konsisten. Jika konten adalah raja, konsisten pula adalah permaisurinya. Dalam topik ini, saya telah pelajari bahawa penggunaan warna dalam bahan multimedia haruslah tidak melebihi 3 warna bagi menghasilkan penyeragaman. Selain itu, penggunaan teks serta pemilihan tipografi yang sesuai juga adalah penting supaya persembahan multimedia yang dihasilkan mencapai matlamat penghasilannya. Dalam refleksi seterusnya, saya akan terangkan apa itu teks serta pemilihan tipografi yang sesuai bagi sesebuah reka bentuk grafik. Di dalam topik ini, saya telah mempelajari perbezaan antara teks dan tipografi. Teks adalah perkataan atau simbol yang ditulis atau disebut. Teks digunakan untuk menyampaikan sesuatu maksud supaya difahami oleh individu yang membaca atau mendengarnya. Tipografi pula ialah teknik untuk mempersembahkan teks dengan berkesan.
ia perlu mengambil kira muka type atau typeface, font style, ruang antara baris atau line spacing serta ruang antara abjad atau letter spacing. Terdapat 3 kategori muka type yang saya telah pelajari, iaitu serif, sans serif dan juga dekoratif. Muka type serif adalah lebih tradisional dan mempunyai garis atau lengkungan di hujung perkataan. Ia seringkali digunakan untuk konten akhbar kerana ia membantu mata pembaca untuk fokus terhadap teks yang ditulis. Sans serif pula tiada garis atau lengkungan di hujung perkataan. Ia kerap digunakan untuk penulisan tajuk kerana reka bentuk penulisan tajuk membuatkan pembaca lebih tertarik untuk membacanya. Muka type yang ketiga adalah dekoratif. Muka type ini lebih sesuai digunakan dalam bahan multimedia yang mempunyai tema yang tertentu. Sebagai contoh, tulisan curvy atau berangkai sesuai digunakan untuk kad perkahwinan. Tulisan blok sesuai digunakan untuk bahan multimedia yang bersifat futuristik. Manakala tulisan komik juga sesuai digunakan untuk bahan pendidikan kanak-kanak. Mereka bentuk grafik haruslah memahami terlebih dahulu tujuan sesuatu bahan multimedia digunakan sebelum memilih muka type yang sesuai. Misalnya, paparan antara muka atau interface bagi aplikasi telefon bimbit untuk kanak-kanak haruslah memilih tulisan dekoratif yang mudah untuk dibaca namun masih menarik minat anak-anak untuk menerokainya. Penggunaan font serta font style juga penting dalam rangka pembinaan reka bentuk grafik. Di dalam topik ini, saya telah mempelajari bahawa menggunakan font style yang berbeza seperti underline, bold dan italic dapat memberi makna dan penekanan terhadap bahan multimedia yang dihasilkan. Namun begitu, 2 faktor utama yang perlu diingat oleh pereka grafik dalam memilih teks adalah memastikan teks boleh dibaca dengan memilih saiz dan warna yang sesuai serta mengekalkan penyeragaman jenis teks. Ini supaya ianya lebih mudah difahami oleh pembaca. Kesimpulannya, reka bentuk grafik yang berkesan akan berjaya mencapai matlamat sekiranya pereka bentuk grafik menitik beratkan penggunaan elemen multimedia yang sesuai, bijak serta menggunakan jenis muka type yang menarik bagi menarik minat pembaca untuk fokus akan konten yang ingin disampaikan. Sekalung penghargaan buat Associate Prof. Dr. Nordayana binti Abdul Halim atas tunjuk ajar untuk kursus ini sepanjang semester. Sekian, terima kasih.